Semoga kita dapat tambah lagi amal jariah kita. Okay? Betul, itu sedekah yang kata senang saja kita berkongsi-kongsi rezeki, insya-Allah. Ya, betul. Dan cakap tentang makanan, kejap lagi kita nak sama-sama hayati juga perbincangan bersama dengan tetamu kita seperti yang Mona sebutkan di awal tadi. InsyaAllah anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita akan bincang tentang tajuk arak dalam pandangan Islam. Dan para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, niscaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kunci
kunci kereta, beg duit, telefon bimbit. Okey, dah cukup semua? Jom keluar. Belum lagi, terlupa pula pelitup muka dengan hand sanitizer. Ingat, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan sesak serta di dalam pengangkutan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Jadilah warga negara yang prihatin dan patuh kepada SOP dan arahan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Malaysia prihatin, kita jaga-jaga kita. mydigital.kkmm.my merupakan sebuah portal yang bertujuan untuk mendidik dan dihibahkan kepada rakyat mengenai inisiatif dan program yang disediakan oleh sektor kerajaan serta swasta melalui aplikasi dan manfaat jalur lebar. Saya dan semua, ayo kita sama-sama Digital KKMM, negara yang tercinta. Ayo kita sama-sama mydigital.kkmm memacu aspirasi digital negara. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. MyTNB. Hey kawan, saya nak cerita pasal aplikasi MyTNB. Terima bil di hujung jari, bayar bil di sana sini, pantau penggunaan elektrik terkini. Guna MyTNB. MyTNB, di mana-mana jua. MyTNB, lebih mudah, lebih jimat masa. Jangan tunggu lagi, jom buat turun aplikasi MyTNB di Apple App Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery. Assalamualaikum. Tahukah anda terdapat agensi yang menjaga kebajikan anak yatim di negeri Selangor? Ya, ia adalah Yayasan Islam Darul Ihsan, anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Jom sama-sama kita hulurkan bantuan melalui laman web rasmi YIDE di www.yide.com.my. Ingat YIDE, ingat anak yatim. Bila kita berbincang kebebasan dan hak asasi, dia mesti dalam kerangka percaya kepada Tuhan. Kita bebas dan kita ada hak secara yang bertuhan. Bukannya kita ada hak dan kita bebas untuk melawan Tuhan. Begitu juga dalam rukun negara yang terakhir itu dia sebut kesopanan dan kesusilaan. Jadi nak bebas dan nak ada hak asasi itu haruslah dalam kerangka, dalam bingkai kita itu sopan dan bersusila. Gemilang sejarah kebesaran melamai rinduku ke kotamu Bukhara. Walaupun kubahmu pudar di telan zaman, terpakur musafir di depanmu. Di tanahmu semangat syuhada bersemadi di dalam kenangan. Bergema selawat dan pujian bermula di timur, bersahutnya di barat. Tersentak khalifah dari tidur yang panjang, diseru semangat perjuangan. Di tanahmu gugurnya syuhada, tapi semangatnya masih ada. Sejarah terbilang kebesaran silam, di kotamu terpancar sinaran gemilang. Selautan darah syuhada perkasa, di bumimu basah dan hangatnya terasa. Lafaz rinduku bersahut sudah, kota Bukhara agungmu dalam kenangan. Kilauan pedang para khalifah, semangat jihad yang di pembaringan.
gugurnya syuhada, tapi semangatnya masih ada. Sejarah terbilang kebesaran silam, di kotamu terpancar sinaran gemilang. Selautan darah syuhada perkasa, di bumimu basah dan hangatnya terasa. Lafaz rinduku bersahut sudah, kota Bukhara agungmu dalam kenangan. Kilauan pedang para khalifah, semangat jihad yang di pembaringan, menyusul takbir yang bergema, di kotamu ku terpandang segalanya. Jiwa di sepiku suci diri, memohon doa kepada Ilahi. Moga jihad para syuhada, syahid jua imbuhan yang diterima. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Sebagai ibu penyayang, saya sangat cerewet pemilihan lampin. Sebab itu saya pilih Baby Mora, bebas klorin dan halal. Baby Mora, ku segar. Baby Mora, ku nyaman. Baby Mora, ku harum. Buatku cerdas sepanjang hari. Terus ke Facebook Baby Mora atau dapatkan dari ejen di seluruh Malaysia. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah kita nak teruskan lagi perkongsian di petang Selasa ini untuk kita bawakan perkongsian rancangan Islam Agamaku. Dan insyaAllah kita akan bawakan pertemuan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pencerakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Tetamu kita yang dah pun ada di talian ketika ini mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. InsyaAllah, Doktor. Kita masih menantikan suara Doktor. Okey. Alhamdulillah. Doktor, jelas dengan kita, Doktor? Baik, jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Doktor sudi lagi bersama kita. Dan di hari ini Doktor, kita nak bawakan lagi perkongsian menerusi rancangan Islam Agamaku untuk kita bawakan juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama berinteraksi dekat situ sebab kita bukakan ruang peluang juga kepada anda untuk hantarkan pertanyaan dan juga persoalan. Ya, betul. Kita buka ruang peluang untuk anda di WhatsApp konti 01129004 dan
dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini kita akan hangat sangat bincangan. Kita akan bersama tajuk petang ini arak dalam pandangan Islam untuk bahagian kedua. Ya, insyaAllah Doktor, kita sambung dan juga kita teruskan di awal Doktor bagaimana mukadimah untuk sesi bual bicara kita pada kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih DJ Syafiq, DJ Mona. Seterusnya sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arak adalah haram, ya. Itu jelas. Arak adalah haram dan kita telah bincangkan dalam siri yang lalu bagaimana kita memahami bahawa arak itu adalah haram, iaitu arak itu digandingkan dengan judi, dengan tilik nasib, dan yang keduanya arak itu disebut sebagai rijsun, ya, benda kotor, dan yang ketiganya disebut sebagai min amal syaitan, daripada amalan syaitan, dan yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fajtanibuh, jauhi ilah daripada arak, itu adalah haram. Cuma dalam kita menyatakan bahawa arak itu adalah haram, tetapi arak ini adalah harta yang mempunyai nilai, harta yang ada nilai, ada harga, ya, pada sisi seorang non-Muslim. Ya, arak adalah harta yang bernilai pada sisi seorang non-Muslim. Kalau Muslim tu dia dikira sebagai harta yang tidak diperhargakan, yang tidak ada nilai. Maksudnya kalau kita jumpa seorang yang simpan arak, dia seorang Islam, ya, maka kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar, kita tolak botol arak tu bagi pecah pun tidak mengapalah, ya. Maknanya kalau dibawa ke mahkamah Islam, mahkamah syariah, tidak diperintahkan untuk membayar ganti rugi, sebab memang harta tu tidak ada nilai, ya, tidak ada nilai. Tetapi inilah keindahan Islam, cantiknya Islam, walaupun arak itu adalah haram, tetapi kalau arak itu dimiliki oleh non-Muslim, ya, seseorang yang tidak beragama Islam, maka arak itu adalah suatu harta yang ada nilaiannya. Jadi maknanya kita tak boleh sewenang-wenangnya nak pecahkan botol arak milik non-Muslim, ya, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, kita pecahkan, kita tolak botol tu bagi jatuh pecah, ya, ataupun kita rampas dan sebagainya, sebab kita anggap arak tu haram. Ya, arak tu haram, tetapi kita perlu menghormati, ya, menghormati harta yang ada pada sisi seorang non-Muslim, ya. Ini cantiknya Islam ni, dia menghormati manusia, dia menghormati pemilikan manusia itu. Jadi sebab itu kalau kita tidak menghormati hak pemilikan ini, maknanya kita memecahkan botol arak, ya, ada arak non-Muslim, milik non-Muslim itu, maka kita, ya, kerana apa? Kerana dia adalah satu harta yang ada nilai, ya. Jadi ini kita kena jelas, ya, menghormati arak yang dimiliki oleh non-Muslim, ya. Katalah kita pergi kedai, ya, kedai itu jual arak, kedai itu jual, dia ada kedai runcit, itu dia ada jual arak sikit, ya. Kita tak boleh sewenang-wenangnya buka peti sejuknya, kita ambil botol-botol arak pecahkan kat situ, ya. Ya, itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Yang pertama, kita kena bayar ganti rugi. Yang kedua, mungkin timbul isu-isu yang tidak sepatutnya, isu agama dan sebagainya. Jadi kita kena salurkan, ya, bantahan kita itu. Katalah arak tu dijual di kawasan majoriti Muslim, ya. Kedai pula kedai yang biasa, ya,
dan sebagainya. Ini kita kena berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi itu isu yang pertama yang saya nak bawakan, iaitu arak adalah harta yang ada nilai di sisi seorang non-Muslim. Jangan salah faham. Lagi kata harta bernilai di sisi Muslim lah. Di sisi non-Muslim sahaja. Yang keduanya, oleh kerana harta arak ini adalah sesuatu yang ada nilaian dan orang non-Muslim dibenarkan bertransaksi, berjual beli arak dan sebagainya, maka kalau kita pemberi hutang kepada non-Muslim, kita pemberi hutang kepada non-Muslim, kita pemiutang, ada kawan kita non-Muslim, dia minta berhutang dengan kita RM500, RM1,000, kemudian bila sampai bayarannya, dia gunakan duit jualan arak. Non-Muslim ni dia gunakan duit jualan arak, dia jual arak dia dapat RM1,000, dia bayar hutang kita. Jadi kita Muslim ni dibayar dengan hasil jualan arak oleh seorang non-Muslim. Maka di sini pandangan para ulama menyatakan harus kita menerima bayaran hutang daripada non-Muslim walaupun duit itu adalah hasil jualan arak. Harus kita terima. Pasal masalah kita, akad kita yang pertama dengan dia adalah akad hutang. Dan apa yang dia lakukan itu tidak menjadi isu lah bagi kita. Tidak menjadi isu bagi kita. Dia jual arak ke, dan dia import arak masuk ke, itu hal dia lah. Tapi dia bayar hutang tu kerana sifat wang ini dia adalah sifatnya, kehalalannya itu berdasarkan sifat. Bukan berdasarkan zat wang itu. Maksud saya ialah kalau dia datang kepada kita dengan cara sifat yang halal, maka wang itu adalah halal. Walaupun wang itu tadi tu baru dah jual beli arak, kalau kita jual beli arak, haramlah. Wang sifatnya itu adalah datang kepada kita dengan cara yang haram, iaitu jual beli arak. Tapi yang jual beli itu non-Muslim, dia jual beli arak dan sebagainya, dapat untung, dia bayar hutang kepada kita. Maka wang bayaran hutang itu adalah halal bagi kita kerana kita menerimanya melalui pembayaran hutang. Begitulah maknanya orang datang beli barang di kedai kita, kita jual sesuatu, kita tahu yang datang ni toke arak, dia jual arak, dia buat bisnes arak, dia beli apa-apalah, dia beli tepung ke, dia beli beras kedai kita dan sebagainya, maka duit itu adalah halal bagi kita walaupun datang daripada seorang peniaga arak. Kita tahu ni duit arak ni, kita tanya ni duit mana ni, duit arak ke? Duit arak lah, itulah pendapatan saya, kan? Tidak mengapa, harus kita terima dan halal wang tersebut kerana transaksi kita dengan dia adalah jual beli benda yang halal. Dia dapat itu dengan transaksi jual arak, itu hal dia, dan benda itu adalah sah di sisi dia. Tapi kalau yang bayar hutang tu seorang Muslim, kalau yang bayar hutang tu seorang Muslim dan dia jual beli arak, maka kita tahu dia nak bayar hutang ni dengan duit jualan arak, maka tidak seharusnya kita menerima. Sebaiknya kita tolaklah kerana tidak sah jual beli arak, haram jual beli arak bagi seorang Muslim. Itu kita kena bedakan, tapi maknanya kalau kita nak ambil pun boleh juga, itu hal dia lah, tanggunglah dosa dia tu. Tapi kalau kita nak lebih warak sikit lah, kalau yang Muslim dia jual beli arak, dia bayar hutang kita, sebaiknya kita tolak lah. Tapi kalau non-Muslim dia jual beli arak, kemudian dia bayar hutang kita, hasil jual arak, kita boleh terima, halal bagi kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia. Di awalnya Mona kita dapat makluman dan juga panduan di situ bagaimana adanya hukum-hukum syariah di situ. Jadi kita ambil perhatian di situ insya-Allah, dan kita akan bincang dengan lebih lanjut selepas ini berkaitan dengan tajuk ini, dan kita nak berehat seketika. Ya, betul Syafiq. Kita nak berehat seketika untuk waktu ini para pendengar, dan kita akan kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112
0299040004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dalam pertemuan di petang Selasa ini untuk membawakan rancangan Islam Agamaku. Dan di talian kita masih lagi kita bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Ya, masih bersama anda di FB Live IKIM FM dan di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Saya rasa ramai dah memang save nombor ni. Betul. Senang untuk kita berhubung. Dan juga di FB Live IKIM FM dan YouTube IKIM Media. Ya, betul. Jom kita nak sambung lagi, Doktor, berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu arak dalam sisi pandangan Islam. Silakan, Doktor, untuk sambungan tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Sama, Doktor. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan tentang nilaian harta, ya. Nilaian harta, ya. Maknanya ada nilai di sisi seorang non-Muslim. Kita tak boleh pecahkan arak itu. Dan juga hasil jualan arak, ya, hasil jualan arak oleh seorang non-Muslim, dia bayar hutang kita adalah harus kita terima, ya. Kalau Muslim yang jual arak tu, sebaik-baiknya kita tolaklah. Tapi susah jugalah, ya, orang nak bayar hutang ni, kalau kita tolak pula ni, pakai lambat pula lah dia nak bayar hutang, kan. Yang tu buat pertimbangan lah, ya. Kemudian dari sudut arak ni pula, kita nak lihat dari sudut makanan, ya, dari sudut makanan dan juga minuman, ya, makanan. Jadi kita tahu bahawa arak ni adalah haram diminum, ya. Jadi kalau kita balik ke rumah kawan-kawan kita atau keluarga kita yang bukan mualaf, ya, yang non muslim, ya, sahabat kita yang mualaf balik, ya, kalau dihidangkan arak, maka kena jelas bahawa arak ini adalah haram. Selain daripada keharaman arak sebagai minuman, arak juga haram
walaupun arak itu dimasak. Ya, arak juga haram walaupun arak itu dimasak. Misalnya arak yang dicampurkan dalam makanan, daging sebagai contoh, daging sebagai contoh, dia nak bagi sedap lah. Maknanya kalau kita masak daging, kita masak ikan, kalau kita bubuh garam, dia rasa masin. Dia masin pada daging tu, pada ikan tu. Kalau kita bubuh kicap, dia rasa masin juga, ya. Maknanya kalau kita letak sos cili banyak sikit, ya, cili cabai tu, ya, kita masukkan dengan daging tu, daging tu akan ada kesan dia tu. Dia ada kesan dia. Maknanya kesan garam yang masin, kicap yang masin ada kesan kepada daging ataupun ayam ataupun makanan, ya. Begitu juga kalau kesan pedas, ada kesannya itu. Begitu juga kalau makanan tu, ya, kita tak minum arak. Kita tak minum arak, arak ni haram. Tapi arak tu dimasukkan dalam makanan, ya. Sebagaimana garam, kicap tadi ada kesan kepada daging, makanan yang kita masukkan garam, masuk kicap, dia rasa masin, maka sudah tentulah ada kesan, ya. Kalau masukkan arak ada kesan kepada makanan, kepada daging ataupun ikan yang dititikkan, ya, beberapa kali tu, beberapa titikkan arak tu, ataupun direndam dengan arak, ya. Kalau rendam tu memang lagilah jelas keharamannya. Kalau yang titik-titik, ya, beberapa tu pun haram juga, ya. Kerana arak yang dimasak adalah haram kerana dia ada kesan arak. Cuma dia tak minum arak. Kalau tengok tu kita makan daging yang dititik dengan wine, dengan arak tu, orang tak kata minum arak, makan daging. Ya, makan daging. Jadi tapi tetap haram. Cuma kesan dia nanti, kesan dia kalau minum arak hudud sepatutnya. Tapi kalau makan makanan yang ada daging yang kena arak ni, dia tak kena hudud lah, tapi dia kena takzir, ada hukuman juga. Jadi pasal apa? Pasal dia tak minum arak. Tapi tetap haram, ya, tetap haram kerana kesan arak tu ada pada makanan dan juga minuman, sebagaimana kesan garam, kesan kicap, kesan cabai cili pada makanan, ya. Jadi kena jelas tu, maknanya arak yang dimasak, yang dicampur dengan makanan tu adalah haram kerana ada arak dalam tu, ya. Begitu juga para ulama menyebutkan contoh yang lain. Kita makan roti yang diuli dengan arak, yang dicampur dengan arak, roti, ya. Jadi kalau tengok tu kita tak minum arak, kita makan roti, ya. Kita makan roti, maka itu juga haram di sisi majoriti para ulama. Majoriti ulama kata haram dan makruh tahrim di sisi madhab Hanafi. Ya, makruh tahrim, bukan makruh biasa, tidak, makruh tahrim, ya. Maknanya makruh tahrim ni cara mudah faham dia, makruh yang hampir kepada haram. Cuma pendalilan itu dalil dia zanni, dia tak kata haram lah, dia kata makruh tapi tahrim. Apa pun maknanya, sama ada mazhab Hanafi ataupun majoriti para ulama, makruh tahrim ataupun haram, kedua-duanya tak boleh. Roti yang diuli dengan arak, yang telah dicampurkan dengan arak, ya, sama dengan arak yang dimasak tadi tu, ya, juga adalah haram, ya, kita tak dimakan, ya. Jadi maknanya kita bila beli tu, maknanya kita nak kena tengoklah ada tak bahan arak dalam tu. Kalau ada bahan arak, kita tak boleh makan kerana itu adalah haram, ya. Ini antara hukum yang berkait dengan arak, ya. Jadi kalau muallaf kita balik, tak apa, ini bukan arak ni, ada sikit-sikit je. Untuk jaga agama kita tak boleh makan perkara yang sebegitu. Dan satu lagi yang berkait dengan minuman. Minuman juga disebut oleh para ulama, air yang bercampur dengan arak. Air yang bercampur dengan arak, ya. Air, ya. Maknanya kita kata teh tu, air teh, kita masukkan 3-4 titik arak dalam tu. Jadi air yang mamzuj, makhlut bil khamri, yang bercampur gaul dengan arak,
air itu juga adalah haram. Air itu juga adalah haram lima fihi min dzarratil khamri, kerana dalam air itu sudah ada sebatian arak. Dia dah masuk dalam arak tu, ya. Orang tak kata minum arak lah, tapi minum teh. Tapi dalam teh tu sudah bercampur dengan arak. Tak kira lah teh ke air kosong, air masak ke, Milo ke apa ke. Jadi bila dicampurkan dengan arak tu, sebatian itu ada zarah-zarah arak ketika itu. Itu juga adalah sesuatu yang haram. Jadi kesimpulannya dalam masalah makanan ni, arak tak boleh minum arak terus tak boleh minum. Kalau makanan tu direndam dengan arak pun tak boleh. Kalau makanan tu dititik-titik dengan arak walaupun panas dengan api pun tak boleh, haram juga. Roti yang diuli, ada bahan arak pun tak boleh. Termasuklah kalau mi ke bihun ke direndam dengan arak pun tak boleh, haram. Dan kalau air yang bercampur dengan arak, kerana arak ni adalah sesuatu yang rijsun, adalah kotor, dan agama kita menghendaki kita makan makanan yang halalan tayyibah, makanan yang halal, makanan yang baik. Wallahu a'lam. Amin insya-Allah. Makanan yang kita ambil sekarang inilah yang akan juga membentuk menjadi darah daging kita, kan doktor? Dan apa makanan yang kita ambil itulah sumbernya yang akan menjadi satu darah daging, membuatkan hati kita ni tak tahu ke mana arah sekalipun, kan? Namun itulah yang menentukan apabila kita dapat ambil makanan yang halal, yang bersih, yang memberikan manfaat untuk tubuh badan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita akan berehat. Sekali lagi kita akan kembali selepas ini. Para pendengar tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Peningkatan kes penipuan penjualan topeng muka di laman sosial meningkat dengan mendadak dan membimbangkan. PDRM menasihatkan pembeli supaya berhati-hati ketika membuat pembelian atas talian, terutamanya pembelian topeng muka. Semak akaun bank di aplikasi Check Scammer CCID atau laman web Semak Mule sebelum membuat transaksi. Pesanan semak sebelum transaksi dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita sedang bersiaran juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kita masih lagi bukakan peluang kepada sahabat-sahabat kita untuk tanyakan soalan dan juga pertanyaan, dan mungkin kita boleh bawakan perbincangan ini bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia. Kita dah pun ada juga soalan Mona, di talian WhatsApp dan juga di Facebook serta di YouTube kita. Doktor, kita boleh bawakan sedikit soal jawab kita di sini. Ada yang bertanya, doktor, bagaimana jika orang bukan Islam itu menyewa kedai, premis ataupun tanah milik orang Islam untuk menjual arak? Adakah hasil sewaan tersebut halal buat kita? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sewa ni kita sebagai pemilik tanah, pemilik kita katakan rumah, apartmen, lot kedai, kita kena tengok dulu apakah bisnes yang nak dilakukan, kalau dia datang awal-awal, mana lot kedai kita itu dia nak sewa pasal nak buat kedai arak, kedai jual arak, maka kita tak boleh menyewakan, kita tak boleh ambil sewa, itu haram, kerana itu dikira sebagai membantu perkara maksiat. Sebab dia datang memang dah betul jelas
Nak sewa ni nak buat kedai arak, nanti kalau naik signboard pun signboard kedai arak, kedai arak. Kalau dia kata nak sewa ni nak buat kedai ubat, nak buat jual herba dan sebagainya, tapi ada arak dalam tu, itu berbeza. Kerana dia bukan nak jual kedai arak, dia bukan nak buat kedai arak. Bukan nak sebagai kita kata bisnes utama dia, tapi dia nak jual ubat herba dan sebagainya. Adalah 2-3% barang dalam tu yang berkait dengan arak. Yang tu harus kita sewakan kerana akad kita ialah untuk dijadikan sewaan ini sebagai kedai ubat. Sama juga macam kita katakan kita ada rumah yang kita nak sewakan, datang non-Muslim nak sewakan, nak duduk rumah ni, maka harus kita muamalah transaksi sewa itu. Kemudian dia minum arak, itu kita tak ganggu, kita tak kacau, kerana akad kita dengan dia ialah akad sewa kediaman. Dia nak duduk berehat, tidur dan sebagainya, kemudian dia bawa balik botol arak, itu hal dia lah, kita tak kacau. Sewa kita adalah halal. Habis kalau dia datang tu, saya nak sewa ni sebab saya nak buat kedai arak, nak buat minum-minum arak, yang tu daripada awal lagi dah tak boleh dah, haram. Itu cara mudah kita nak, bagaimana kita nak tengok tanah kita nak disewakan, lot kedai kita nak disewakan. Kalau memang betul untuk arak, haram kita sewakan, pendapatan kita haram. Dan kalau bukan untuk arak, bukan untuk kita kata, bukan sekadar arak lah, mana rumah pelacuran sebagai contoh juga, haram. Tapi kalau dia sewakan, maka halal. Perbuatan dia minum arak itu tidak mengganggu gugat kehalalan sewaan kita itu. Dia kedai ubat, dia buat kedai makanan, restoran, ada arak dalam tu, itu halal, tak kacau. Bukan halal arak tu, tidak, halal sewa tu kerana kita kedai makan, untuk bisnes kedai makan. Itu cara mudah kita nak tentukan. Cuma ada pandangan, pandangan ni daripada Imam Abu Hanifah. Dia tengok jugalah kalau kawasan tu kawasan non-Muslim. Maknanya kita duduk satu kawasan, satu negara yang majoritinya non-Muslim. Majoritinya non-Muslim, kemudian kita ada lot kedai. Tunggu lot kedai orang yang halal tak datang dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah satu orang businessman ni, dia nak buat kedai arak kat lot kedai tu. Kawasan tu non-Muslim, negara tu non-Muslim, majoritinya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalau ghalib penduduk kawasan tu, negara tu adalah non-Muslim, maka harus kita sewakan walaupun dia nak buat kedai arak. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Cuma maknanya kita ini dalam negara kita Malaysia ni, kita ambil inilah, ambil pandangan majoriti lah, majoriti ulama. Kalau awal-awal nak sewa kedai arak tak boleh. Kalau dia nak sewa kediaman, nak buat kedai makan dan sebagainya, boleh. Tapi kalau kita berada di kawasan mana, katalah kita duduk di USA, United States of America, negeri itu 95% adalah non-Muslim. Jadi kedai kita nak sewa tak ada orang lah. Tak ada orang nak sewa kan, yang Muslim tak ramai. Jadi non-Muslim nak sewa, dia nak buat kedai arak ke, maka ketika itulah kita boleh mengambil pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini ada satu lagi soalan. Bertanya, kalau kita bekerja di pasaraya dengan majikan non-Muslim yang menjual pelbagai jenis barangan termasuk arak, apakah status pendapatan kita? Dan kalau jawatan kita sebagai juruwang, pelanggan yang datang membeli arak, kemudian dia datang bayar dekat kita, apakah haram untuk kita melayan pelanggan tersebut? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan di kedai sebegini adalah halal dan harus. Kerjaan di kedai sebegini adalah halal dan harus. Maknanya di di pasaraya, kedai yang menjual barang-barang runcit, barang-barang halal, permainan dan sebagainya, makanan, minuman. Tapi 1% daripada keseluruhan barang itu adalah arak. Jadi kita bukan bekerja di kedai arak. Kalau bekerja di kedai arak, haram hukumnya. Sekarang kita bekerja di kedai yang menjual pelbagai barangan halal, cuma ada 1-2% arak. Maka
bagus dan juga halal. Ya, satu. Yang keduanya, kita mungkin akan menghadapi masalah lah. Kita mungkin akan menghadapi masalah nanti bila barang tu sampai, kita nak kena punggah, kita nak kena susun, kemudian kita jadi juruang nak kena jual dan sebagainya, itu kita akan menghadapi masalah lah. Jadi kalau kita boleh deal dan non-Muslim, pemilik non-Muslim ni pun sensitif, maknanya memberi kelonggaran, ya. Kalau arak, Muslim jangan kacau, jangan sentuh. Ada pekerjaan non-Muslim yang akan uruskan. Dia yang akan angkat, dia yang akan susun, ya. Dan kalau orang nak beli arak pun, juruang yang non-Muslim ni yang akan uruskan. Kalaulah kita boleh, ya. Kalau kita maknanya boleh dibuat peraturan yang sebegitu, maknanya tidak menjadi masalah. Tapi katalah tak boleh, ya. Katalah tak boleh, semua pekerja adalah Muslim, ya, dan arak tu dijual kerana kawasan tu adalah kawasan majoriti non-Muslim. Katakanlah, ya, yang bekerja tu Muslim, tapi kawasan tu kawasan majoriti non-Muslim, jadi arak tu dijual lah, diberi lesen untuk dijual. Maka di sini kalau dapat cari pekerjaan lain, carilah. Kalau tak dapat pun, sekurang-kurangnya maknanya terpaksa sebab pekerjaan itu satu perkara yang sangat perlu untuk mendapat pendapatan. Pekerjaan tu asalnya halal, cuma adalah 1-2% ni, ya. Jadi ini kena istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kelemahan kita, kedaifan kita. Kita tidak mendapat pekerjaan di tempat yang lain, ya. Maka kita bolehlah, terpaksalah nak buat macam mana, kan, ya. Maknanya kita scan lah dan bayar, dia ambil lah barang tu, bungkus lah, ya. Kalau kita nak kata kena berhenti kerja dan sebagainya, ini satu perkara yang memudaratkan. Ini tanggungjawab negara lah untuk menyediakan pekerjaan yang secukupnya, kondusif, ekonomi yang kondusif kepada rakyat dan masyarakat. Wallahualam. Okey, itu dia. Dan seterusnya, Doktor, kita ada soalan dari sahabat pelanggan kita yang bertanya juga, Doktor, bagaimana kalau ada sahabat kita ni, sahabat baik lah, katanya sahabatnya memang ada buka tempat menjual arak ataupun kedai ataupun pub, okey, hasil pendapatan dia dari menjual arak, dan dia selalu belanja kami makan dari pendapatan beliau. Adakah kami sebagai orang Islam boleh makan makanan yang dia belanja, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adakah semata-mata pendapatan dia itu hasil jual arak ataupun ada sumber yang lain? Kalau semata-mata jual arak, kita balik kepada isu bayar hutang tadilah. Seorang Muslim, dia jual arak dan duit arak tu dia bayar hutang. Maka sebaiknya kita tolaklah pembayaran itu. Jadi kalau kawan kita ini dia buka kedai dan jual arak semata-mata, hasilnya arak semata-mata, maka sebaiknya kita tolaklah belanja makan tu walaupun makanan tu halal. Tapi kalau pendapatan dia bercampur, dia ada buka kedai, ya, ada jual arak, dan juga dia buat kontraktor binaan rumah dan sebagainya, jadi bercampur baur, maka ketika itu tidak menjadi halangan bagi kita. Kerana Allah Ta'ala menyifatkan golongan Yahudi pada zaman Nabi SAW. Allah Ta'ala sifatkan akaluna lis-suhti. Orang Yahudi zaman Nabi ni akalu, sangat kuat makan benda-benda kotor, ya, benda-benda rasuah dan sebagainya tu, akaluna. Jadi mereka ni walaupun hasil pendapatan mereka ni benda haram, ya, tapi Rasulullah SAW bermuamalah, bertransaksi dengan orang Yahudi walaupun Allah sifatkan mereka ni sangat kuat makan hasil benda-benda haram. Jadi kalau kawan kita itu ada campur baul antara pendapatan halal, pendapatan haram, tak jadi masalah. Tapi kalau itu solely itu saja pendapatannya yang haram, maka sebaik-baiknya kita tolak, hifzal lid-din, untuk menjaga agama kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang menghantar soalan. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan. Ya, silakan, Doktor. Jadi bismillahirrahmanirrahim, asasnya kita perlu berhati-hati dengan arak, dan
arak ni akhir zaman ni dia bertukar namanya, tapi sifatnya itu masih lagi arak. Maka disebut dalam hadis kena ada orang yang minum arak pada akhir zaman, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka namakan arak tu dengan nama yang lain, nama macam halal tapi sebenarnya adalah arak, ya. Jadi kita nak kena berhati-hati kerana arak ini adalah ummul khaba'is, ibu kepada kejahatan. Wallahu a'lam. Amin. Allah, alhamdulillah, itu dia doktor dah berikan penjelasan kepada kita, jadi kita faham dan memahami setiap sudut berkaitan dengan penjualan ataupun dan juga dalam sudut hasil daripada arak tersebut. Jadi kita sama-sama ambil pengajian di sini dan juga pembelajarannya, insya-Allah semoga akan jadi panduan selama-lamanya untuk kita semua, insya-Allah. InsyaAllah, semoga jelas apa yang doktor cakapkan tentang hukumnya dan muamalatnya. InsyaAllah semoga bermanfaat. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Dr. Jazakallah ana kull khair. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar dan juga rakan-rakan penonton di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan kalau anda yang terlepas mendengar, nak dengarkan semula, boleh saja ke di laman sosial kita untuk sama-sama hayati semua rancangan Islam Agamaku. Ya. Dan terima kasih kepada pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Melaka 89.5. ilaha illallah
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام